Hai, Assalamualaikum semua. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya nak tunjukkan dengan korang bagaimana kita nak memperbanyakkan pokok rubber plant atau karai kebor. Okey, kalau salah saya letakkan nama, bagi tahu saya, okey? Sebab saya pun baru belajar pasal nama-nama tanaman, okey? Hari ni saya nak ajar korang bagaimana kalau kita nak tanam dia, guna media tanah apa dan memperbanyakkan dia cara macam mana. Okey. Okey, ni pokok karai kebor atau rubber plant. Kalau tak silap saya. Ni nampak. Okey. Pokok ni kita boleh tanam dekat tanah, boleh tanam kat pasu. Ni pokok ni kalau dia dah rimbun, saya nak tanam dekat tanah. Biar lebih besar lagi, lebih lebat. Kalau kat rumah saya ada dalam 3 warna. Yang ini hijau semua. Ada satu lagi ni. Dia warna hijau, ada celoreng-celoreng warna pink. Ada celoreng-celoreng warna pink. Biasa saya panggil karai kebor atau rubber plant. Ada orang panggil rubber plant, ada orang panggil karai kebor. Macam itulah. Okey, saya nak tunjukkan korang media tanah yang selalu saya pakai dan nak memperbanyakkan dia macam mana. Okey. Ikuti video saya sampai habis kalau korang nak tahu cara-cara dan bagaimana saya memperbanyakkan dengan cara saya. Okey, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya pakai pasu agak sedang. Okey, kalau kita nak sukat banding 1 tu macam ni lah ukurannya. Kalau banding satu pasu yang kita nak guna. Contoh kalau kita nak pakai pasu besar, kita banding pakai pasu besar. Ikut pasu yang kita nak pakai untuk menanam rubber plant ni. Okey. Kalau saya selalu pakai media tanah sekam bakar dengan sekam mentah dan tanah organik yang memang dah ada campuran tanah organik. Tapi saya kurang pasti dalam tanah organik ni apa je. Tapi dah lama dan bertahun-tahun saya pakai tanah organik ni. Dia memang bagus. Okey. Kita mulakan. Kita pakai tanah organik 1 pasu. Okey, 1 banding setengah. Okey. Tanah. Kita ambil sekam bakar. Kalau korang tak ada sekam bakar, tak kisahlah, korang pakai sekam mentah boleh, pakai sekam bakar boleh, ikut pada media tanah apa yang korang ada. Tak kisah pun. Okey. Kita pakai setengah sekam bakar, setengah sekam mentah. 1 banding setengah-setengah. Okey. Tengok pada pokok tau. Kalau yang saya tanam ni, tengok pada pokok yang kita tanam. Dia tak sama sukatan, tak sama. Okey. Okey, ni untuk media tanah. Media tanah
1:setengah-setengah. 1 untuk tanah organik, setengah sekam bakar, setengah lagi sekam mentah. Okey, ada setengah orang tanya, Kak, saya tak ada sekam bakar lah, boleh ke pakai sekam mentah? Tak kisah. Okey, kalau korang pakai sekam mentah sahaja, bermaksud 1:1. Sekam mentah 1, tanah pakai 2. Okey, tanah pakai 2, sekam mentah pakai 1. Itu untuk pada media tanah yang sekam bakar tak ada lah. Okey, boleh pakai 1 sekam bakar, 2 tanah organik. Okey. Kalau ada sekam bakar setengah-setengah, sekam bakar setengah sekam mentah. Okey. Korang gaul-gaulkan dia. Lepas tu dah boleh masuk dalam pot yang korang nak guna tu. Okey, ini untuk saya ajar untuk guna media tanah. Okey. Lepas tu korang dah bolehlah tanam pokok yang korang nak tanam ikut pada pasu yang korang nak guna. Okey, itu untuk media tanah. Okey, tadi untuk media tanah kita dah settle. Sekarang kita nak memperbanyakkan. Okey, kita nak memperbanyakkan pokok kerai kebau atau rubber plant. Okey. Okey, kita nak memperbanyakkannya. Senang je korang, macam mana korang nak memperbanyakkan. Okey, ini cara saya. Okey. Bagaimana kita nak memperbanyakkan? Kita boleh potong atau kita dari batang pun boleh atau dari daun pun boleh. Okey, kita patahkan je daun dia. Okey, macam ni. Dia ada getah tau. Biarkan dulu getah tu mengering. Okey, saya ambil dari daun. Dari daun pun boleh, dari stek batang pun boleh. Batang kita ambil batang yang ujung sekali. Kalau korang nak dari batang. Tapi saya selalu dari daun. Saya ambil dari daun, saya tak buat dari batang. Okey, korang dah potong macam ni. Okey. Korang rendam je dulu dalam air. Rendam dalam air selama 2 minggu macam tu. Okey, korang rendam. Rendam dengan air. Okey. Nanti next time kalau dia dah tumbuh akar, saya akan ajar bagaimana kita nak menanam pokok kerai kebau ni atau rubber plant. Dia memang ada getah. Okey. Dia memang ada getah. Tapi selepas kena getah, kita kena basuh tangan. Okey. Semua pokok pun getah dia agak gatal atau beracun. Tapi kita kena pakai sarung tangan atau selepas je kita kena getah, kita basuh tangan kita. Okey. Okey. Ini tips saya. Okey. Okey. Ini untuk dari daun. Dari daun. Okey, kita boleh buat macam tu. Okey, kalau dari batang, okey, saya akan tunjuk dari batang. Kita ambil pucuk yang paling atas. Nampak? Pucuk yang paling atas sama juga, kita rendam juga dekat air. Okey. Kita rendam juga dalam air sama juga. Okey, kalau saya memang suka rendam dalam air, dia tumbuh akar. Okey, dia tumbuh akar baru saya tanam ke tanah. Ada setengah orang dia terus tanam. Saya tak suka terus tanam sebab banyak kali saya ambil saya buat memperbanyakkan dari akar tu. Kalau terus tanam, kalau kita tak pandai, nanti dia akan busuk akar. Okey, sebab apa saya nak cakap nanti dia akan busuk akar? Sebab kita tak tahu macam mana kita nak penyiraman yang betul, nak kena tempat panas ke, nak letak tempat redup ke. Ada setengah orang tak pandai. Okey, kalau kita terus saja tanam di tanah,
kita kena jaga betul. Okey, kita kena letak tempat redup, kita kena kurangkan siram, bila perlu je kita siram. Bila perlu kita siram tu, kalau media tanah tu kering baru kita siram. Untuk anak-anakan pokok saya selalu buat macam tu. Tapi kebanyakannya pokok, kalau macam pokok rubber plant, saya suka buat cara macam ni. Bila dah tumbuh akar dah stabil, bila kita tanam dekat tanah, dia tak akan busuk akar. Dia tak akan busuk akar. Sebab apa? Dia dah ada akar. Kalau dia dah ada akar, kita tanam macam mana, kita siram macam mana, dia tak kisah. Yang penting dia dah tumbuh akar. Saya suka memperbanyakkan, kalau pokok-pokok macam ni, saya suka rendam dalam air dulu. Rendam dalam air, tunggu selama 2 minggu atau 3 minggu, dia akan tumbuh akar. Rendam je, tak perlu korang nak tukar air ke apa, tak payah. Biasa sahaja. Okey. Lebih elok pakai air mineral atau air masak. Lebih bagus. Kalau air paip tu, dia ada bahan di dalam tu kan. Bahan dia punya tu kuat lah. Ubat dia kuat. Okey. Itu je cara saya untuk pokok kari kerbau atau rubber plant. Okey. Itu cara saya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih banyak yang selalu support video saya, yang selalu tonton video saya. Terima kasih banyak. Kalau korang tak ada, siapalah saya. Okey. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.